Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan bahagian ibadah tingkatan 5 di dalam tajuk Kaifiat Perkahwinan dalam Islam, unit 3 iaitu rukun nikah. Okey, mari kita lihat rukun nikah terlebih dahulu. Okey, rukun nikah terdiri daripada suami, isteri, wali, saksi dan akad. Okey, kita akan huraikan satu persatu rukun-rukun tersebut. Okey, yang pertama adalah suami. Okey, bagi suami ada syaratnya. Yang pertama, beragama Islam, lelaki bukan mahram kepada isteri, tidak beristeri 4 dalam satu masa, bukan dalam ihram haji atau umrah. Okey, rukun yang kedua iaitu isteri. Okey, apakah syarat bakal isteri? Yang pertama, beragama Islam, perempuan. Yang ketiga, bukan isteri orang. Yang keempat, bukan dalam tempoh iddah. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umrah. Yang keenam, bukan mahram kepada suami. Okey, rukun yang ketiga adalah wali nikah. Apakah maksud wali? Wali adalah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan. Okey, wali nasab atau keturunan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama wali mujbir dan wali bukan mujbir, dan terdapat lagi satu wali iaitu yang dinamakan sebagai wali hakim. Okey, siapakah wali mujbir? Wali mujbir adalah bapa dan datuk. Okey, mereka berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu dengan syarat bakal suami sekufu dengannya. Okey, apakah maksud sekufu? Sekufu bermaksud sama taraf. Okey, yang kedua adalah wali bukan mujbir. Mereka ini terdiri daripada selain daripada bapa dan datuk. Contohnya saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian di dalam wali nasab ini ada golongan yang dipanggil sebagai wali akrab, yang bermaksud wali yang hampir dengan perempuan tersebut termasuk datuk dan bapa. Okey, mari kita lihat siapa dia wali hakim. Okey, wali hakim bermaksud mereka yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keengganannya atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengahwinkannya. Okey, untuk pengetahuan semua, wali hakim ini tidak ada kaitan keturunan dengan pengantin perempuan. Okey, kita pergi kepada syarat-syarat wali nikah. Yang pertama, Islam. Mesti lelaki, baligh, berakal, tidak dalam ihram haji, dan tidak ditegah kuasanya dari membelanjakan harta ataupun dalam erti kata lain, muflis, dan merdeka. Okey, ada kalanya wanita ini boleh dikahwinkan tanpa izin oleh wali. Okey, apakah syarat-syaratnya? Yang pertama, tidak ada pemusuhan antara wali dan anak. Tidak ada pemusuhan antara calon isteri dan calon suami. Lelaki tersebut sekufu, sesuai atau setaraf dengan anaknya. Mas kahwin tidak kurang dari mas kahwin saudaranya. Tidak mengahwinkan anaknya dengan orang yang tidak mampu membayar mas kahwin. Dan tidak mengahwinkan dengan lelaki yang akan mendatangkan kemudaratan kepada anaknya atau lelaki tersebut tidak mampu menanggung nafkah atau sangat tua. Berbeza bagi janda,
Bagi janda, wali perlu mendapatkan keizinan perempuan tersebut terlebih dahulu sebelum mengahwinkannya walaupun wali mujbir. Mari kita lihat susunan wali nikah mengikut keutamaan. 1. Bapa yang dianggap sebagai wali mujbir, datuk yang ini wali mujbir, kemudian saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu bapa dan ke atas. Dan yang terakhir sekali adalah wali hakim. Jadi wali-wali ini hendaklah dicari mengikut keutamaannya sekiranya seorang wanita itu ingin berkahwin. Kecuali ada sebab-sebab tertentu di mana wali-wali ini kehilangan kuasanya, dan digantikan dengan wali hakim. Okey. Apa sebab kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim? Yang pertamanya, tiada wali mengikut susunan seperti mana yang kita lihat sebentar tadi. Wali akrab tidak dapat dikesan dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati. Wali tinggal di tempat yang jauh melebihi 2 marhalah. Wali akrab dalam tahanan yang tidak boleh dihubungi. Wali sedang dalam ihram haji atau umrah. Wali menyembunyikan diri. Wali setaraf bergaduh dan tidak dapat diselesaikan. Contohnya, wali setaraf ini adalah wali mujbir. Mereka berdua bergaduh dan tidak ada penyelesaian. Wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan itu dan tidak ada wali lain yang setaraf dengannya. Dan yang terakhir, wali enggan mewalikan perempuan tersebut. Kesemua sebab-sebab ini menyebabkan kuasa wali nasab berpindah kepada kuasa wali hakim. Rukun yang keempat adalah saksi nikah. Untuk menjadi saksi nikah, syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Pertama, Islam, baligh, adil, lelaki, memahami lafaz akad dan mempunyai panca indera yang sempurna. Mengapa saksi nikah ini perlu ada dalam perkahwinan? Apakah hikmahnya? Yang pertama, untuk menghormati perkahwinan itu sendiri, mengelakkan berlaku fitnah, menjadi saksi jika timbul masalah, dan mengiktiraf majlis akad. Rukun yang kelima adalah akad ataupun ijab dan qabul. Mari kita lihat sirah ataupun lafaz ijab. Sirah ijab hendaklah digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan daripada dua lafaz itu dalam apa jua bahasa. Lafaz ijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya. Contoh, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah binti Abdullah. Ataupun aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Abdullah berwakil walikan bapanya kepadaku dengan mas kawinnya RM40 tunai. Manakala sirah ataupun lafaz qabul, iaitu upacara penerimaan daripada lelaki sendiri ataupun wakilnya setelah selesai sirah ijab dengan tidak diselangi oleh apa-apa perkataan asing atau masa yang sangat panjang. Contoh, aku terima nikah Fatimah binti Abdullah dengan mas kawinnya RM40 tunai. Seterusnya, mari kita lihat syarat lafaz ijab dan lafaz qabul. Lafaz ijab hendaklah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Ijab dan qabul berlaku dalam satu majlis. Tidak melafazkan dengan bahasa sindiran seperti kata wali, saya serahkan anakku kepada engkau. Lafaz ijab jelas dan boleh difahami oleh wali, bakal suami dan 2 orang saksi. Tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan yang tidak berkaitan antara ijab dan qabul. Syarat lafaz qabul. Hendaklah tidak menyalahi ijab, tidak diselangi oleh diam yang lama,
atau perkataan yang tidak berkaitan antara ijab dan qabul dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya, menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya, tidak dengan lafaz ta'liq seperti kata bakal suami, aku terima nikahnya apabila telah mendapat pekerjaan. Untuk pengetahuan semua, ta'liq bermaksud bersyarat dan tidak dibataskan dengan tempoh masa. Okey, begitulah tadi huraian tajuk rukun nikah. Sekian dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.